Okey ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, hari ini kita mulakan program Gelap Potensi yang mana kita guna masa 30 minit saja dengan tujuannya untuk kita fokus kepada topik-topik yang ataupun topik yang popular ataupun topik-topik yang kita pelajari semasa semester 1. Ya, jadi maklumat kepada semua pelajar, kita ada 4 tema yang perlu kita kuasai untuk kita menghadapi peperiksaan semester 1 dan ulangan semester 1 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi pada permulaan ini cikgu ambil topik berkaitan dengan proses geomorfologi. Jadi diharapkan pelajar fokus dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini supaya pemahaman kita berkaitan dengan proses geomorfologi ini lebih mantap dan apa sahaja soalan yang keluar berkaitan dengan proses geomorfologi dapat kamu jawab dengan lebih baik. Ya. Jadi kita tengok ya, dalam proses geomorfologi ni sebenarnya proses geomorfologi terbahagi kepada dua. Yang pertama dia berpunca daripada proses endogenik dan yang kedua ianya berpunca daripada proses eksogenik. Jadi dalam kelas biasanya kita lebih beri penekanan kepada proses-proses yang berpunca daripada tenaga daripada luar bumi iaitu proses eksogenik. Kenapa kita fokus kepada itu? Kerana ianya lebih mudah untuk kita fahami berbanding dengan proses endogenik. Ya, proses-proses yang berlaku berpunca daripada tenaga daripada dalam bumi. Jadi kita tengok ya. Kita tengok proses geomorfologi yang berpunca daripada proses endogenik. Ya, baik ya. Jadi dalam proses endogenik, tenaga yang berpunca daripada dalam lapisan kerak bumi kita yang berpunca daripada arus-arus perolakan yang sentiasa bergerak dan berputar, baik ini akan menyebabkan berlakunya proses-proses geomorfologi yang berikut, iaitu pergerakan tektonik, lipatan kerak bumi, gelinciran, gempa bumi dan juga gunung berapi. Jadi inilah proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga daripada dalam bumi. Baik, yang seterusnya, baik, sebelum tu kamu boleh nampak tak skrin saya? Nampak tapi dia tak tukar. Itulah kamu tak respon pada saya. Okey. Baik ya, kita teruskan, kita tengok. Yang ni okey. Baik ya, ini ialah proses yang kedua. Proses yang kedua yang mana proses eksogenik. Proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga daripada luar bumi. Sama ada dia berpunca daripada tenaga sinaran matahari ke daripada ada ejen lah yang bertindak. Ya, ada ejen yang bertindak menyebabkan proses geomorfologi ini berlaku. Ini proses geomorfologi yang biasa kita tekankan. Tapi kamu jangan abaikan proses endogenik yang turut juga berlaku yang mempengaruhi proses bentuk muka bumi. Sebab geomorfologi itu sendiri membawa maksud satu kajian berkaitan dengan bentuk muka bumi. Okey, jadi proses geomorfologi. Kalau dia kata proses geomorfologi, dia tak mention pun sama ada exo ke endo ke, kamu tengok nanti kata kunci yang lain untuk memberi makna dalam soalan kamu. Jadi dalam proses geomorfologi, baik ya, jadi yang pertama biasanya kita tekankan berkaitan, dia ada 5 je. Dalam proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga eksogenik ni ada 5. Luluh hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan. Baik, kita tengok ya apakah soalan yang pernah keluar. Ya, soalan yang pernah keluar. Baik, kita tengok soalan sebenar. Baik, kenapa kita nak mengenali soalan sebenar? Bila kita kenal soalan sebenar, kita lebih berkeyakinan, kita lebih confident nak jawab soalan yang akan keluar. Apa sahaja soalan yang keluar bila kamu mengenali ya istilah-istilah geografi yang ada, jadi ianya lebih mudah. Baik, kita tengok soalan hari ini berkaitan dengan proses geomorfologi je kan? Baik, kita tengok soalan 2017. Sejauh manakah proses geomorfologi di permukaan bumi dipengaruhi oleh bahangan suria? Nampak? Baik ya, isi yang pertama, soalan yang pertama, perkataan yang mula muncul ialah proses geomorfologi. Sebab itu cikgu tekankan tadi, memahami istilah
mengetahui apa yang patut kamu kemukakan dalam jawapan sangat penting. Kalau yang pertama keluar ini, kamu tidak dapat kemukakan automatik jawapan kamu, yang kamu berikan kosong markah. Proses geomorfologi tak ada, kosong markah. Ya, dipengaruhi oleh bahangan suria. Bahangan suria. Ya. Baik, 2016. Jelaskan bagaimana proses geomorfologi. Nampak tu? Proses geomorfologi memberikan kesan terhadap kegiatan pertanian di sesuatu kawasan. Dan 2014, huraikan 2 proses dalam sistem geomorfologi. Jadi di situlah penekanan pentingnya kamu faham apa itu proses geomorfologi. Ya, maksudnya kamu boleh senaraikan terlebih dahulu proses geomorfologi dan kamu fahami kehendak soalan. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Ya, cikgu akan ambil 2 soalan aja sebab 2 soalan ni memberikan bentuk jawapan yang berbeza. Ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Sejauh manakah? Jadi dekat sini pun format untuk kita menulis jawapan ini ada sedikit kelainan. Ada sedikit kelainan. Bila soalan sejauh manakah, kamu perlu beri penegasan. Perlu beri penegasan. Apa itu penegasan? Penegasan ini ialah kamu bersetuju dengan kehendak soalan tersebut. Ditanya sejauh manakah proses geomorfologi di permukaan bumi dipengaruhi oleh bahangan suria. Maksudnya kita kena bersetuju proses geomorfologi ini dipengaruhi oleh bahangan suria. Ya, kita bersetuju. Namun ada faktor lain. Ya, kita bersetuju dengan soalan ini tetapi kita boleh juga memberikan faktor lain. Ya, jadi faktor utama bahangan suria, faktor lain kamu boleh bagi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi geomorfologi. Dengan wajaran 5:1 atau 1:5. Mana-manalah. Kalau faktor utama tu bahangan suria, kamu nak bagi 1 je pun tak ada masalah. Ya, tapi kalau faktor lain nak bagi 1 pun tak ada masalah. Ya, tapi kalau kamu bagi 6 isi, hanya fokus kepada bahangan suria sahaja, maksimum kamu hanya dapat 10 markah saja. Okey, jadi untuk penegasan kamu akan diberi 1 markah. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana cara kamu nak tulis penegasan ini agar kamu layak mendapat 1 markah. Ya, jangan sia-siakan ya markah yang diberikan. Baik, kamu tengok soalan kata kunci yang kedua. Kalau yang ini ialah kehendak soalan, dia tanya sejauh manakah? Kamu kena perlu beri penegasan. Yang ini proses geomorfologi. Baik, proses geomorfologi yang dipengaruhi oleh bahangan suria. Baik, jadi bila bahangan suria maksudnya proses geomorfologi kita ini merujuk kepada semua proses-proses geomorfologi yang ada yang berasaskan tenaga daripada luar bumi. Ya, jadi itu jawapan kita menjurus kepada luluh hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan, pemendapan. Okey. Itu isi utama. Apa jadi kalau kamu tak bagi isi utama? Apa jadi? Ya, kamu cerita bahangan sahaja. Apa jadi kalau tak ada isi utama yang kamu perlu kemukakan prosesnya, kamu akan kehilangan keseluruhan markah. Ya, jadi 6 isi kali 2, 12 markah. Mana datang satu lagi? Satu lagi ialah daripada markah penegasan. Okey, macam mana nak jawab? Okey, macam mana nak jawab? Baik, sejauh manakah proses geomorfologi dipengaruhi oleh bahangan suria? Baik, inilah contoh. Ya, inilah cara kita nak buat penegasan. Ya, nampak warna merah tu. Sememangnya. Biasanya saya akan ajar pelajar saya guna sememangnya. Lepas tu kamu salin je soalan tersebut. Lepas tu kamu tambah. Namun terdapat juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti litupan tumbuhan, kecerunan, jenis tanah. Sebab biasanya sebelum kita nak menjawab soalan, kita akan tengok teliti soalan tersebut dan biasanya kita dah senaraikan isi-isi utama.
Okey, apa jawapan yang kita nak bagi proses geomorfologi yang dipengaruhi oleh bahangan suria? Kat sini cikgu ada 5 proses geomorfologi. Apa yang kita nak cerita berkaitan dengan bahangan suria? Ya, apa yang kita nak cerita? Kamu tak boleh suhu tinggi, suhu sederhana, suhu rendah, tak boleh. Ya, kamu mesti tengok apa pengaruh bahangan suria. Okey, jadi kita tengok yang pertama, pengaruh bahangan suria untuk proses luluh hawa, proses pemanasan batuan. Jadi kamu kena cerita, kamu boleh pilih mana-mana luluh hawa yang dipengaruhi oleh bahangan suria. Sama ada luluh hawa fizikal ataupun luluh hawa kimia. Mana-mana yang sesuai. Mana-mana yang kena dengan pengaruh bahangan suria. Bila kita kata bahangan suria, proses pemanasan batuan, ianya akan merujuk kepada luluh hawa fizikal. Ya, luluh hawa fizikal, batuan dipanaskan, pada waktu siang batuan mengembang kerana suhunya tinggi, pada waktu malam batuan tersebut akan mengecut disebabkan oleh pembebasan bahangan. Okey, batuan tersepai. Ya, berulang-ulang. Okey, yang kedua, isi yang kedua dalam proses geomorfologi ialah gerakan jisim. Ya, gerakan jisim. Jadi apa kaitan bahangan suria dengan gerakan jisim? Baik, bila penerimaan sinaran matahari banyak, ya, tinggi, sejatan air akan berlaku. Itu yang kita nak sebut pengaruh bahangan suria. Panas, air tersejat. Sejatan tinggi. Bila sejatan tinggi, apa jadi kepada permukaan tanah? Sebab gerakan jisim ni sinonim dengan kawasan tanah. Kawasan tanah tinggi, kawasan pada kedudukan yang agak cerun. Kalau kawasan tanah pamah, bukan gerakan jisim, itu hakisan permukaan. Ya. Jadi bila sejatan air yang tinggi, tanah merekah, bila hujan, mesti ada ejen. Dalam gerakan jisim, mesti ada ejen. Ya, hujan. Kalau tak hujan, gerakan jisim tidak begitu dominan. Ya. Jadi struktur tanah longgar, tanah runtuh berlaku. Nampak? Ya. Hakisan sama juga, sejatan tinggi. Intensiti hujan akan meningkat. Ya, jadi itu pengaruh bahangan suria. Ya, bahangan suria kalau kamu tengok dalam kitar hidrologi, pengaruh matahari. Ya, pengaruh matahari yang menyebabkan berlakunya proses sejatan yang tinggi. Bila sejatan tinggi, pembentukan hujan akan meningkat. Ya, jadi intensiti hujan yang tinggi inilah yang akan menyebabkan isi padu air sungai meningkat. Kita boleh pilih sama ada nak cerita hakisan sungai ataupun kita nak pilih hakisan pinggir pantai. Sebab dalam topik hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan, ianya menjurus kepada geomorfologi lembangan saliran iaitu di sungai ataupun apa yang berlaku di kawasan pinggir pantai. Okey. Baik. Pengangkutan. Ni pengangkutan apa? Proses pengangkutan yang berlaku sama ada sungai ataupun pinggir pantai. Baik, macam mana bahangan suria boleh menyebabkan proses pengangkutan ini berlaku? Sama juga. Sejatan akan meningkat, hujan, ya, berlakunya pertambahan hujan, isi padu air sungai meningkat, pengangkutan muatan sungai juga akan meningkat. Maksudnya, proses mengangkut sedimen, ya, beban muatan sungai akan bertambah. Ya, sebab bila air sungai banyak, maka proses aliran itu akan lebih laju, bahan mudah diangkut. Dan yang kelima, proses geomorfologi yang kelima ialah pemendapan. Proses pemendapan yang berlaku. Ya, jadi bahangan matahari yang tinggi, suhu meningkat, laju ombak juga akan meningkat. Jadi mendapan sedimen adalah rendah. Tak banyaklah pemendapan yang berlaku. Kan? Okey, ini kita bersetuju. Bersetuju bagaimana bahangan suria boleh mempengaruhi proses geomorfologi. Tetapi ada juga faktor lain. Okey, dalam perenggan yang pertama, bila kita nak mulakan, kita buat penegasan. Tapi kalau kita nak beralih kepada isi yang selainnya, kamu kena mulakan
ya, pada antara perenggan tersebut kamu mulakan. Namun terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Kenapa kita nak kena cakap macam tu? Kenapa kita tak tulis saja terus? Luluh hawa, gerakan jisim, hakisan, pengamputan, pemendapan, lepas tu kita ulang balik luluh hawa. Sebab ini akan mengelirukan pemeriksa. Bila kita jawab soalan ni, kita mestilah memudahkan pemeriksa. Jawapan kita memudahkan pemeriksa, sebab kalau kita memudahkan pemeriksa, tak adalah pemeriksa terlepas pandang. Ya, terlepas pandang dalam kamu menjawab, mengemukakan jawapan. Okey. Faktor lain. Apa faktor lain? Isi utama masih sama. Maksudnya isi utama dia boleh berulang. Tadi ada 5 proses geomorfologi yang merujuk kepada bahangan suria. Yang ini kamu boleh ambil 5 proses geomorfologi yang merujuk kepada faktor lain. Nampak kat sini. Ya. Tapi tak payahlah tulis 5 bahangan disebabkan oleh bahangan suria, 5 disebabkan oleh faktor lain. Itu dah jadi 10. 10 kali 2 dah 20 markah. Jawab mesti ikut ke markah yang diberikan. Ya, jawab mesti ikut markah yang diberikan. Jangan kurang. Ya, kalau kurang confirm lah markah kamu sikit kan. Kalau lebih untuk soalan isi tak apa. Kita akan ambil 6 yang terbaik. Kita akan ambil 6 yang terbaik. Bukanlah kita tak baca yang ke-6 tu. Yang ke-7, yang ke-8. Kita baca. Kita akan ambil 6 yang terbaik. Ya, tapi kalau kamu tulis melebihi daripada markah yang diminta, isi yang diminta, kamu akan mencuri masa untuk menjawab soalan yang lain. Okey, jadi kita tengok faktor lain. Luluh hawa bukan setakat bahangan suria, jenis batuan juga mempengaruhi proses luluh hawa. Kan? Jenis batuan. Okey, gerakan jisim. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim antara lain ialah aktiviti manusia. Letupan tumbuhan pun boleh. Ya. Keceronan pun boleh. Ya, mana-mana. Mana-mana yang sesuai boleh digunakan. Hakisan, jenis batuan juga boleh mempengaruhinya. Okey, jadi untuk soalan yang ini, kamu boleh pilih mana-mana proses geomorfologi dan faktor lain yang mempengaruhinya. Baik, kita tengok contoh. Ya, kamu dah ada isi utama, dah ada kata kunci untuk huraian. Macam mana cara kamu nak tulis jawapan? Ni cikgu bagi. Tak lengkap. Ya, jawapan ni tak lengkap tapi lengkap untuk satu perenggan. Tapi bukanlah lengkap untuk satu soalan 13 markah. Ya, yang tak lengkap tu tugas siapa? Yang tak lengkap tu tugas kamu untuk melengkapkannya sebagai ekstra. Ya, kamu punya latihan. Ya, kamu punya komitmen sendirilah. Ya, atas inisiatif kamu sendiri. Baik, bagaimana kita nak jawab kalau soalan sejauh manakah? Tengok perenggan pertama. Buat penegasan. Sememangnya proses geomorfologi salin je. Namun terdapat juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti letupan tumbuhan, keceronan, jenis tanah. Yang mana yang kamu agak-agak kamu akan bagi. Janganlah kamu tulis kat sini tapi kamu tak tulis dalam jawapan. Maksudnya ini ialah letupan tumbuhan, keceronan, jenis tanah adalah faktor lain yang kamu nak masukkan dalam jawapan. Jangan kamu tulis kat sini tapi dalam jawapan tak ada. Okey? Jadi perenggan pertama bagi penegasan. Jadi kalau kamu dah buat cantik dah penegasan kat sini kan, automatik kamu akan dapat 1 markah di sini. Penegasan bermaksud setuju dengan tajuk tetapi ada faktor lain. Okey, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua yang kamu nak bersetuju dengan tajuk tu, kamu salin sedikit soalan tu. Ya. Jangan dah tiba-tiba terus luluh hawa fizikal. Yang ni apa? Kan nanti kita pun confuse, budak ni nak jawab yang mana satu. Ya, faktor bahangan suria ke faktor lain. Okey, jadi kamu salinlah sikit. Ya, proses geomorfologi dipengaruhi oleh bahangan suria ialah luluh hawa fizikal. Titik. Titik kat situ. Kenapa nak titik? Kenapa tak terus sambung? Bila kita titik kat situ, kita dah highlight dah kepada pemeriksa, itulah jawapan kita. Isi kita yang pertama. Lepas tu kamu huraikanlah sebagaimana yang cikgu sebut tadi. Baik, bila hurai, biarlah sampai habis.
Ya, jangan kamu sebut kat situ luluh hawa fizikal. Penerimaan bahangan suria yang tinggi menyebabkan luluh hawa fizikal terjadi, maka batuan tersepai. Tak jelas. Jadi kamu mesti jelaskan bagaimana luluh hawa tersebut berlaku disebabkan oleh penerimaan bahangan suria. Jadi pilih mana-mana, ya, mana-mana luluh hawa fizikal yang berlaku. Yang kita ada banyak, pilihlah yang sesuai. Kan? Kamu pilihlah yang sesuai. Yang luluh hawa fizikal kamu nak buat proses pemanasan, pengembangan dan pengecutan batuan ke? Kamu nak buat tindakan ibun tak sesuai. Sebab dia tindakan ibun penerimaan bahangan suria yang rendah. Ya, kalau kamu nak cerita tentang bahangan suria yang rendah, boleh. Pelepasan tekanan. Ya, pelepasan tekanan. Nak kaitkan macam mana dengan bahangan suria. Jadi yang paling mudah kat sini kita ambil proses pemanasan batuan. Proses kembang dan kecut berlaku. Pada waktu siang, mengembang. Pada waktu malam, haba yang tersimpan akan dibebaskan. Batuan mengecut. Proses berulang kali, batuan tersepai. Dekat. Sebab itu dalam menjawab soalan, biasanya saya akan cakap dengan pelajar, tulislah 3 ke 4 baris. Baru jawapan kita itu lengkap. Kalau setakat 2 baris, sebaris, ya, kamu punya huraian tidak mantap. Bila tidak mantap, automatik kita nak bagi berapa? Kita bagi 1 je markah untuk luluh hawa fizikal. Okey, lepas tu kamu, untuk perenggan yang kedua, kamu boleh terus bagi gerakan jisim. Okey. Penerimaan bahangan suria yang tinggi menyebabkan sejatan air di permukaan tanah meningkat, tanah merekam, gerakan jisim berlaku. Macam mana kita nak sambung ke soalan yang seterusnya? Faktor lain. Antara perenggan. Nampak Ini kamu dah buat isi pertama, isi kedua. Baik, isi yang ketiga. Kamu nak bagi faktor lain. Macam mana kamu nak bagi? Okey, bagaimana kamu nak bagi? Okey, namun begitu proses geomorfologi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Proses geomorfologi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Bukan bahangan matahari je. Okey, kamu ambil luluh hawa kimia. Kamu boleh ambil luluh hawa kimia. Jenis batuan. Sebab luluh hawa kimia yang ketara kan dari segi jenis batuan. Okey, apa contoh kamu nak bagi? Proses luluh hawa kimia berlaku, batu kapur bertindak balas dengan air. Menyebabkan proses larutan berlaku. Kalau nak tambah lagi, boleh tambah. Apa bentuk muka bumi yang terhasil? Kamu bolehlah masukkan bentuk muka bumi, pembentukan gua ke, stalaktit ke, stalagmit ke dan sebagainya. Okey. Baik, yang ketiga, yang keempat kamu tengok. Cikgu ulang balik, gerakan jisim. Tapi aktiviti manusia. Tadi gerakan jisim disebabkan oleh tumbuhan, kelitupan tumbuhan kurang ke, kecerunan ke, ya. Yang ini aktiviti manusia. Sebut aktiviti dia. Fokus kepada satu aktiviti. Jangan bila kamu sebut aktiviti manusia, kamu tak bagi contoh yang tepat. Ya? Nak pilih aktiviti pembalakan ke, nak pilih aktiviti pengangkutan ke, aktiviti pembinaan ke. Pilih aktiviti. Satu sahaja. Jangan pilih banyak-banyak. Ya, fokus kepada satu aktiviti saja. Lepas tu kamu jelaskan bagaimana aktiviti pembalakan ini boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Bagaimana? Ni mesti ada kata tugas dia. Mesti ada kata kerjanya. Pokok ditebang. Pokok ditebang apa jadi dengan gerakan jisim? Apa kena-mengena? Permukaan tanah terdedah. Hujan lebat. Struktur longgar. Gerakan jisim berlaku terutamanya di kawasan cerun. Lepas tu kita tak ada kesimpulan. Habis. Itu cara soalan sejauh manakah. Baik, hari ni ada sikit masa lagi. Cikgu nak ambil satu lagi bentuk soalan. Bagaimana? Soalan yang kedua tadi kan? Uraikan bagaimana. Baik, kalau ada soalan, mana-mana bentuk soalan yang ada bagaimanakah, jadi kamu jawablah dengan menggunakan kaedah IPK. Nampak aja ada soalan bagaimana? Guna kaedah IPK. Apa itu IPK? Isi, proses, kesan. Apa jadi kalau isi tak ada? Sama juga senasib dengan yang tadi. Isi tak ada, kosong markah. Jadi automatik ya untuk soalan bagaimanakah, satu perenggan akan membawa kepada 3 markah.
Kalau soalan tu 12 markah, 4 isi je kamu bagi. Tapi mesti ada isi, mesti ada proses, mesti ada kesan. Ini yang kadang-kadang pelajar terlepas pandang. Okay, kita tengok soalan yang kedua tadi, contoh. Okay. Jelaskan bagaimana proses geomorfologi memberikan kesan terhadap kegiatan pertanian di sesuatu kawasan. Jadi kat sini dia tak bagi pun. Ini proses geomorfologi nak merujuk kepada apa? Ya, dia nak merujuk kepada endogenik ke? Dia nak merujuk kepada exogenik ke? Yang ini tak kisah. Sebab dia tak mention. Tadi sebab dia mention bahangan suria. Kan? Jadi bila bahangan suria, proses geomorfologi yang lebih dominan, yang lebih tepat, ya, yang bersesuaian, 5 proses geomorfologi tadilah. Dulu hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan, pemendapan. Baik, untuk yang ini dia kaitkan proses geomorfologi dengan kegiatan pertanian. Jadi tak kisah. Nak proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga endogenik ke? Nak proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga exogenik ke? Tak kisah. Okey? Baik. Yang kedua kita tengok kat situ kesan di belakang. Jadi bila kesan, kamu boleh bagi kesan positif ataupun kamu boleh bagi kesan negatif. Tak kisah mana-mana. Ya. Sebab proses geomorfologi ada yang mendatangkan kesan baik walaupun asalnya buruk, ya, asalnya sangat menakutkan, tetapi akhirnya nanti dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Okey, jadi kamu tengok soalan kat sini. Bagaimana? Bila soalan jelaskan, kena jelaskan, ya. Jangan kamu listing aja. Oh tak apalah proses geomorfologi, kamu list dia. Dulu hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan. Dah. Tak sempat nak jawab. Kamu list saja, kamu senaraikan saja, kosong markah. Ya, di peringkat STPM, kalau kamu tidak akur dengan arahan soalan yang pertama ni, kosong. Kalau dia minta jelas, kena jelaskan. Jangan senaraikan saja. Kalau kamu senaraikan, jawapan kamu tepat, tetapi langsung tak ada huraian, kita kategorikan sebagai listing. Kamu menyenaraikan saja, kosong markah. Ya, jadi kaedah kamu semasa di peringkat SPM, ya, dan sebagainya, kita tidak boleh aplikasikan, tak boleh guna, ya, semasa di peringkat STPM. Ya, jadi cara menjawab mestilah selaras dengan tahap kematangan kamu sebagai pelajar tingkatan 6. Okey, jelaskan. Bagaimana? Nampak aja bagaimana tadi? IPK. Mesti ada isi, mesti ada proses, mesti ada kesan. Okey, mesti ada isi, mesti ada proses, mesti ada kesan. Jadi bagaimana nak jawab? Cara jawab untuk yang geografi, kita tak ada, kalau jelaskan, huraikan, terangkan, kita tak ada pendahuluan, kita tak ada penutup. Itu geografi. Ya, kalau sejauh manakah ada penegasan. Tapi kalau jelaskan, huraikan, terangkan, tak ada. Tapi janganlah bila kamu jawab soalan, tiba-tiba terus lulu hawa, titik. Tu peranjat kita nak marking kan, tambah pula tak buat nombor soalan. Nombor soalan tak ada, ya. Baik, ya, clue untuk soalan pun tak ada. Ya, jadi untuk memudahkan pemeriksa, untuk perenggan yang pertama, kamu salin sedikit. Proses geomorfologi memberikan kesan terhadap kegiatan pertanian di sesuatu kawasan ialah lulu hawa, titik. Ya, jadi kita boleh nampak. Ya, kita boleh memudahkan pemeriksa, soalan ni tentang proses geomorfologi beri kesan kepada kegiatan pertanian. Okey, jadi yang pertama lulu hawa, titik. Jadi kamu bolehlah pilih mana-mana lulu hawa yang boleh bagi kesan kepada aktiviti pertanian. Jadi cikgu ambil contoh kat sini ialah lulu hawa kimia, proses hidrolisis. Bila dalam proses hidrolisis ni, regolit tanah tu, ya, dia akan menyebabkan tindak balas kimia menghasilkan tanah letterit. Kamu tak perlu bagi tindak balas kimianya macam mana, ni campur apa jadi apa, tak perlu. Cuma kita hanya menjelaskan bahawa lulu hawa kimia menyebabkan berlakunya proses hidrolisis, wujudnya, terbentuknya batuan yang terdiri pada tanah letterit. Okey,
Baik, jadi apa guna tanah elektrik ni? Kesannya tanah subur untuk pertanian sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Jadi dalam menjawab soalan tersebut, bila 3 markah, untuk mengelakkan berlakunya terlepas pandang, ya, ataupun tersilap ataupun kita tak nampak jawapan kesan, jadi kamu highlightkan tentang kesan. Contoh lulu hawa, ya. Lulu hawa kimia berlaku iaitu proses hidrolisis terjadi, batuan bertukar menjadi tanah elektrik. Kesannya, kamu kena highlight kesannya tanah menjadi subur untuk aktiviti pertanian dan sesuai untuk menanam getah dan kelapa sawit. Kalau nak tambah-tambahlah meningkatkan produktiviti ke, hasil tanaman banyak ke dan sebagainya, itu terpulang. Tapi isi utama, kata kunci penting dalam menghurai telah kamu kemukakan. Okey, yang kedua gerakan jisim. Gerakan jisim ni boleh bagi impak kepada kegiatan pertanian. Dia memberi kesan. Tapi kesan buruk. Hujan, struktur tanah longgar, tanah runtuh berlaku, kawasan tanaman, kesannya kawasan tanaman akan musnah. Musnah sebab terkena timbunan tanah runtuh. Terutamanya di kawasan-kawasan cerun. Kan kawasan getah kelapa sawit, kawasan cerun, di kawasan beralun, tanaman teh di kawasan cerun. Jadi gerakan jisim, bagaimana gerakan jisim itu boleh menyebabkan struktur tanah longgar dan kesannya kepada tanaman. Baik, yang ketiga, hakisan. Hakisan. Baik, hakisan ni boleh bagi baik, boleh bagi juga tak baik. Okey, kita tengok yang tak baik. Baik, hakisan. Bila larian air permukaan tinggi. Bila larian air permukaan tinggi ni berlaku? Ketika hujan turun. Ketika hujan turun, larian air permukaan akan tinggi. Maka dia akan menghakis dan mengangkut lapisan atas. Topsoil itu ialah lapisan atas yang kaya dengan nutrien. Jadi apabila hujan turun, dia mesti ada agent kan? Apabila hujan turun, larian air permukaan akan meningkat, maka dia akan mengangkut lapisan tanah yang mengandungi nutrien yang subur. Kesannya, apa kesannya? Tanah jadi tidak subur, baja diperlukan. Ataupun tanah jadi tidak subur, tumbuhan tumbuh-tumbuhan akan terbantut. Mana-mana boleh. Baik, yang ketiga, proses geomorfologi yang ketiga, proses pemendapan. Jadi proses pemendapan ni biasanya kalau kita tengok di kawasan lembangan saliran, dia akan menyebabkan terbentuknya tanah aluvium yang subur. Kan hakisan, lepas tu diangkut, akhirnya dimendapkan. Jadi mendapan sedimen ni akan meningkatkan kualiti tanah. Kesannya tanah subur untuk pertanian. Contohnya penanaman padi. Baik, kat sini cikgu bagi contoh juga proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga endogenik, letusan gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi dia akan menghasilkan lava base yang subur, kesannya akan subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Penanaman padi juga. Jadi dekat pulau-pulau Jawa banyak selepas letusan gunung berapi, dalam tempoh masa yang lama dia akan menjadi satu kawasan penanaman padi yang sesuai di lereng-lereng bukit. Baik, gempa bumi ada kesan juga kan. Gempa bumi adalah proses geomorfologi. Gempa bumi ni disebabkan oleh menyebabkan berlakunya pergerakan tanah, tanah runtuh akan berlaku ataupun boleh menghasilkan tsunami. Kalau gempa bumi ini di pusat gempanya di lautan, maka dia akan menghasilkan tsunami. Kesannya dia akan memusnahkan tanaman. Jadi setiap kesan tersebut, ingat setiap kesan tersebut mesti merujuk kepada isi yang kedua. Ini proses geomorfologi, kesan kepada pertanian. Jangan kamu sebut kesannya, proses geomorfologi, kamu sebut kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa, tak ada kena-mengena dengan soalan kita. Okey, jadi itu sahaja kita punya perbincangan topik berkaitan dengan proses geomorfologi. Dan cikgu harapkan kamu memahami bagaimana kita nak menjawab soalan ini dengan betul dan tepat. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan?
yang nak kamu kemukakan? Nah, ya, jadi penekanan penting, ya. Jadi sangat penting kamu memahami kehendak soalan, kata kunci soalan, kata tugas soalan. Ya, jadi sekian saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok, ya, dengan topik yang baru, iaitu bukan topik baru pun, topik yang seterusnya dalam proses geomorfologi, iaitu gerakan jisim. Okey, sekian, jumpa lagi. Bye.